Macam yang Dr. Harapan cakap tadi, kita boleh berkomunikasi dua hala. Okay? Kalau dulu kita jadi pengguna, sekarang kita juga boleh jadi producer, pengeluar tenaga. Jadi macam mana kita nak jadi producer tu? Okay, orang yang kita jemput ni akan boleh menjawab segala persoalan tu. Tanpa melengahkan masa, saya jemput Encik Noh untuk berkongsi dengan kita tentang teknologi solar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih atas sambutan. Saya sangat berbesar hati kerana menjadi sebahagian dari program ini. Seperti yang tuan dan puan-puan maklum, saya rasa dalam perjalanan event hari ini pun ada banyak komponen dari segi solar energy. So saya akan bagikan perspektif dari segi renewable energy ataupun khususnya kepada solar energy. Alright. Okay. Boleh slide. Okay, 1 terawatt lebih kurang dalam first quarter, second quarter of this year, global installed photovoltaic just achieved this number, 1 terawatt. Just to give you indicator on how big is this 1 terawatt, you can imagine it's actually 1,000 gigawatt or 1 million megawatt. To further give you indication, 1 terawatt of solar panel can supply, let's say if you use for a day where we have 3 hours of sun peak hours, we will get 3 terawatt hour. This amount can supply Malaysia total consumption for almost 10 days. That's how big it is the solar industry nowadays, and saya percaya nombor ini akan terus meningkat. Khususnya selepas post-Covid, mungkin agak sedikit terkendala, terutama di bahagian negara China dan India. Sekarang nombor ini akan terus meningkat. Okay. Bila kita bercerita tentang tenaga solar ini, selalu terma-terma yang digunakan adalah megawatt, gigawatt. Lalu kalau kita pergi jumpa kan, solar farm dah buat solar farm berapa megawatt, 50 megawatt, 100 megawatt. Ini terma yang digunakan. Dia menunjukkan jumlah solar panel tu berapa banyak yang dipasang. Okay. Tapi jumlah yang dipasang ni dia bukan macam generator. Kalau kita sebut 1 kilowatt ke 1 megawatt, bermaksud kita akan dapat constant value bila kita letak fossil fuel, letak arah batu, letak minyak, gas dan sebagainya. Cuma solar ni kita berurusan dengan tenaga semula jadi. Kita melibatkan berapa banyak cahaya matahari yang kita boleh dapat mengikut tempat, cuaca dan juga iklim. Okay, next. Okay, so betapa besarnya solar ni dalam dunia industri sampai dia boleh buat gambar panda. Okay, sekarang yang dekat China, dia ada mama panda dengan baby panda. Okay, di France ada gambar Mickey Mouse. Saya tak tahulah, mungkin Malaysia kita buat harimau Malaya ke, kan, orang hutan ke, bagi tunjuk identiti sikit. Ini menampakkan betapa besarnya industri solar ni. Kita boleh panggil dia punya solar booming kan. Solar boom ni pada lebih kurang saya rasa khususnya di Malaysia 2011, 2012 dan ke atas. Setelah kita ada polisi, kita ada akta dan kita ada juga enforcement. Next. Okay, ini adalah bilik bersalin di sebuah hospital perkampungan dalam 2 jam utara Yangon, Myanmar. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, boleh bayangkan seorang wanita melahirkan anak di sini tanpa akses kepada elektrik. Okay, bidan, jururawat ataupun petugas, jikalau kelahiran itu berlaku pada waktu malam, akan menggunakan lilin, gunakan torchlight ataupun menggunakan sekarang advance sikit dia pakai handphone. Okay, macam ni betapa realitinya keadaan dunia ni, yang mana macam seperti kita di sini, atas kita, chandelier kita je dah berapa ratus bulb dah. Okay, tapi ada satu tempat, satu bulb lampu tu memberi maksud yang sangat besar. Okay, ini juga merupakan salah satu tempat di mana kami Sunrock Solar yang membekalkan tenaga solar untuk peralatan asas seperti kipas, lampu dan juga peti sujud untuk perubatan. Okay, next. Okay, tadi kita cerita 1 terawatt
1 terawatt. Ingat zaman kita dulu pendrive start dulu 128 MB kan, 2005 2006, kemudian kita beli 1 GB. Sekarang semua dah main tera-tera je. So kita berbalik balik pada asal ni, nombor yang figure kita ada tadi tu. Cuba bayangkan para penerima manfaat kat sini, solar panel yang ada kat tangan diorang tu, ada solar panel, ada battery bank, hanya bersaiz 10 watt sahaja yang diperlukan untuk dapat mengecas power bank mereka dan menggunakan lampu pada waktu malam. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah senyuman dulu sampai ke telinga. 10 watt saja. Okey, itu perbezaan mengenai perkembangan industri solar ni, yang mana seperti tuan-tuan dan puan-puan tahu, dalam bidang solar kita ada 2 subsektor yang sangat besar. Satu grid connected ataupun bersambung grid, yang kedua adalah off grid ataupun kita panggil sistem terasing, maknanya tanpa grid. So berbalik pada kita punya tajuk pada hari ini, Smart Grid Towards Smart Nation. So saya akan tunjukkan kepentingan grid dan juga solar, tenaga solar. Samping tu, sebelum kita sebut Smart Grid, Smart Nation, dia ada smart kat depan tu. So kita kena tengok kat mana yang kita boleh jadi smart sebelum kita jadi Smart Nation ni lah. Right, next. Okay, 750 juta orang di dunia ni data lebih kurang hujung tahun lepas, mungkin dah kekurangan sikit, tapi mungkin juga terkesan akibat COVID. Ini adalah jumlah orang yang masih tidak bersambung kepada grid elektrik. Okay. Ada yang bersambung pun mungkin belum stabil ataupun yang memang tak ada langsung sambungan dengan grid. 750 juta. Total population of our global population is almost 7.something billion. So it's almost 10% orang yang masih hidup tanpa grid. Okay, next. Okay, ironinya, orang-orang yang tak ada elektrik ni semua duduk berdekatan dengan ataupun sekitar garisan khatulistiwa, our equator line. 90% daripada 750 juta ni duduk di tempat dengan cahaya matahari yang banyak, seperti Malaysia. Maknanya dia iklim tropika dan dia juga duduk berdekatan dengan garisan khatulistiwa. Ini adalah night map hasil daripada cerapan NASA tahun 2012, mungkin agak lama sikit, mengenai taburan lampu lah di dunia ni. Kita boleh tengok mungkin ada faktor variable taburan penduduk dan juga topografi, mungkin gunungan dan sebagainya. Tapi secara kasarnya kita boleh tengok dekat mana penggunaan tenaga dalam dunia ni berbanding dengan penempatan orang. So bila kita tengok Amerika Selatan ada sedikit rompong di situ, benua Afrika ada rompong, dan juga mungkin sebelah di Asia Tenggara mungkin sebab kita ada banyak pulau, kita tak nampak sangat. Okay, next. Berarti bila kita zoom in sikit kat bawah sekali tu Malaysia, Semenanjung, kita boleh nampaklah pantai barat memang sangat tinggi penggunaan. Kalau kita tengok Sabah Sarawak ada titik-titik kecil tu, mungkin Kuching, Miri, Bintulu dan sebagainya. Kita naik sikit ke atas, di tengah-tengah kira kawasan Vietnam, Laos dan Cambodia tu, itu ada rompong yang besar. Okay. Dan kita naik lagi ke atas China, kita boleh nampak pulau Taiwan sangat fully, orang kata penuh lah, fully white lah. Dan kita ke atas sikit, kita nampak ada kepulauan Jepun. Okay. Atas kepulauan Jepun tu kita nampak itu adalah Korea Selatan. Bila anda tengok kat gambar ni, anda nampak macam Korea Selatan ni macam pulau, tapi sebenarnya Korea Selatan ni dia sepadan dengan Korea Utara. Bila kita tengok Korea Utara tu, totally memang kata macam terputus lah. So ini adalah implikasi tenaga. Mungkin kita ambil pada subjek dari segi brightness lah, kecerahan lampu ataupun penggunaan lampu pada waktu malam. So inilah adalah impact tenaga, yang mana kita tahu tenaga dan perkembangan GDP ataupun perkembangan ekonomi adalah berkaitan selari, directly proportional. Makin tinggi ekonomi, makin tinggi tenaga, makin tinggi tenaga, makin tinggi ekonomi. Next. Okay, so kami kepada bidang kami ni lebih kepada off-grid. Walaupun tajuk kita pada hari ini Smart Grid, saya nak tunjukkan tentang kepentingan grid ni dan bagaimana kita dapat menggunakan tenaga renewable energy atau tenaga solar untuk mengatasi masalah grid. Okey, ini adalah gambar, kira gambar real penduduk di Pos Lenjang di Pahang.
yang mana kita buat program supaya mereka boleh pasang solar system secara sendiri. Kita akan berikan latihan, kita carikan penaja mengenai barang-barang solar ni dan kita akan ajar dan kita akan pasang bersama. Okey, ini penduduk di pos Nitum di Pahang, 60 buah rumah hidup tanpa elektrik selama saya daripada Azali diorang buka kat situ lah. Dia tidak terlibat dalam projek penempatan semula. Daripada dulu memang dipakaikan pelita. Okay, next. Okay, ini adalah proses penerangan yang kita berikan kepada penduduk orang asli. Sebab kita tahu kita tak nak buat projek touch and go. Datang, beri, pasang, ambil gambar, post online, balik. Bila kita balik seminggu sistem dah rosak, tapi tak ada orang nak maintain. So kita buatkan, kita pastikan ada transfer of knowledge. Okay, solar ni kita orang punya target 1-2 tahun tu kalau dapat bertahan dah cukup bagus lah. Tapi yang kita nak kekal dengan mereka tu ilmu. Maksudnya kalau dah rosak ke, kalau setakat wire tercabut satu, takkanlah kena ada orang nak masuk dalam hutan 3 jam off-road dan sebagainya. Okay, untuk mengenai kalau kita tengok data Malaysia, kita tengok dekat International Energy Agency, World Bank, Malaysia ni dia diiktiraf sebagai 100% kadar elektrifikasi dia, termasuk sepatutnya rakyat Malaysia kita semua ada akses kepada elektrik. Tapi realitinya kita masih ada dalam berpuluh ribu ataupun beratus ribu yang kami bahagikan kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama, saudara kita di Sabah dan Sarawak. Ini masalah yang memang masih wujud sampai sekarang. Yang kedua, penduduk di pedalaman. Ini sebenarnya lah banyaknya orang asal, orang asli dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita panggil golongan asnaf. Golongan asnaf ni dia tak perlu pergi sampai pedalaman. Kami ada beberapa kes di Lendu, Melaka, Nilai, Pemusang, di Johor. Ada, boleh bayangkan tak, orang Malaysia, kita dah 65 tahun nikah, hidup tanpa elektrik. Bila masuk rumah dia, tengok lilin tu, dia punya bekas lilin tu dah membuat buah. Banyak, berapa puluh batang, berapa ratus ribu lilin digunakan. So ini adalah realiti lah, walaupun kes tu kecil tapi masih lagi terjadi. Okay, ini yang antara projek sosial juga, inisiatif sosial kita buat bersama NTDC, Malaysian Technology Development Corporation, untuk kepulauan air, rumah kampung air dekat Sandakan, Sabah. Okey, untuk kepulauan ini dia ekonomi of scale memang tak ada. Kalau untuk contohlah kerajaan nak sambungkan grid ke, nak buat hybrid punya solar ke, sebab satu pulau 10 rumah, 15 rumah, 20 rumah lah paling banyak pun. So dia ekonomi scale tu tak wujud. Sebab nak buat hybrid solar pun pada skala kerajaan yang sekarang buat ni memang untuk 100 rumah ke atas lah. So untuk yang rumah-rumah macam ni, sekali lagi kami gunakan konsep bersama, kita approach dan kita carikan penaja dan kita ajar mereka untuk pasang sendirilah sistem ni. Okay, next. Okay, ni kita menunjukkan inclusivity. Semua orang yang kita ajar, termasuklah belia, perempuan, wanita, golongan wanita. Sebab yang akan menggunakan sistem ni, contoh seperti di pos Lenjang ini adalah golongan wanita itu sendiri. Sebab kaum lelaki pagi dia akan keluar masuk hutan cari hasil dan sebagainya. Kaum wanita ni yang akan lebih dekat dengan sistem. Mereka yang akan maintain, yang akan guna. So kita ajar mereka untuk pasang sendirilah sistem. Next. Okay, ini kita balik sikit ke Kota Raya Kuala Lumpur. Ini adalah kios standalone lah. Bermaksud kios ni kios untuk para peniaga kecil yang boleh diletakkan selagi di bawah cahaya matahari tanpa menggunakan grid TMB ataupun generator lah. Okay. Kita kena tahu pasal kita punya budaya ni, kita banyak pasar malam, pasar dan sebagainya. Mungkin Datuk kalau ada pegawai tadi yang ambil catatan karbon tu, kita punya pasar malam ni, contoh pasar malam kita ada 50 peniaga. Satu peniaga
peniaga ni akan guna 2 liter minyak setiap malam untuk guna generator. Okay. 1 liter petrol ni akan menghasilkan 2.5 kilogram CO2. Okay. Kalau kita ambil satu pasar malam ni, pada satu malam kita dah tahu dah, satu pasar malam ni akan menghasilkan 1000 tan CO2. Pasar malam ni saya bagi saya nak kira lah dari segi CO2. Mungkin tak ramai yang nampak tentang, yelah, kita datang ke pasar malam, kita dah dengar ada bunyi bising ke, asap dia dan sebagainya kan. Okay, next. Alright, okay, ni pos pengawal. Pos pengawal ni kita selalu nampak pemasangan solar ni, dia ada isu dari segi sambungan juga lah. Contoh kita ambil kalau taman perumahan baru, kita nak buat sambungan, rumah siapa yang akan disambungkan kepada sini dan siapa yang akan bayar bil elektrik tu lah. Ini akan menghasilkan isu dalam satuan penduduk dan sebagainya lah. Bila pemaju nak serahkan kepada majlis, majlis nak serahkan kepada penduduk dan sebagainya. So penyelesaian terbaik adalah tenaga solar. Maknanya pengawal boleh gunakan walkie-talkie, ada CCTV, ada mesin bungkit ke, ada mesin daftar masa dan sebagainya. Next. Okay, ni favourite tu. Semasa raya, masa kita punya hari kebangsaan, bila lori Milo lalu semua bersorak kan. Okay, ni dari orang kata nostalgic kan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat-dekat kat lori tu, dekat atas tu, nampak tak ada solar panel. Okay, so ni solar, lori solar yang, lori Milo yang disolarkan, yang mana kita letak 4 keping solar panel dalam 400 watt. So total atas pempung ni ada 1.6 kilowatt. Cukuplah untuk barang-barang ni kat dalam tu. Dia ada kipas, ada mesin post system dia untuk registration dia. Dia ada juga mesin membuat Milo tu lah. Cuma untuk dimasak air digunakan gas. Okay, tenaga solar ni kalau untuk sejukkan atau untuk panaskan, dia lebih sesuai kita gunakan sumber bahan api lah, seperti gas, terutamanya untuk masak air. Dia orang boleh cakap kenapa tak pakai induction cooker. Induction cooker pun dalam kadang 2 kilowatt juga lah. Dia memberi tekanan kepada sistem ni. Okay. Dan kita banyak buat juga untuk food truck. Yang mana tuan-tuan puan perasan tak, kalau nak pergi kat food truck ni, nak order makanan macam nak bergaduh sebab bunyi genset tu bising sangat. So bila kita pakai solar ni, dia senyap je lah. Kau buat pun bunyi kipas daripada inverter saja. Next. Okay, ni pun straightforward bagi mana kita solarkan di Langkawi. Bagi ni kalau kita guna straight, dia dalam dapat 5-6 jam lah. Kalau dari segi orang bersukan golf ni, daripada pagi guna boleh sampai petang. Cuma kalau lebihnya, kelebihan kita letakkan solar ni, dia dapat dalam 20 ke 30% tambahan. Maknanya dia tak perlu pergi charge. Okay. Mungkin dalam sukan golf tak nampak sangat perbezaan, sebab lepas habis orang pakai tu dia akan pergi charge. Tapi kalau dalam segi event lah, maknanya kena bawa bagi ni pusing kawasan exhibition dan sebagainya, anda boleh dapat 20 ke 30% lah, dengan syarat didedahkan kepada jam matahari lah. So solar panel yang kita gunakan ni semi flexible, sebab pemilik kelab golf ni dia tak nak nampak tak ada solar panel dan dia nak kekalkan nilai estetik. So kita pakai semi flexible punya solar panel. Okay, next. Alright, ni juga seterusnya, ni adalah billboard LED. Billboard LED yang mana kita letakkan panel solar kat atas tu. Saya tak boleh cakap panel billboard ni fully 100% dikuasakan oleh solar, kerana billboard ni sangat-sangat menggunakan tenaga dengan tinggi. Okay, solar panel kalau kita nak letak kat atas tu, dia dah jadi macam kemah kahwin lah. Okay, so kita letak 6 keping panel solar, dia dapat menjimatkan dalam 10 ke 20% dari segi penggunaan grid, dengan digantikan dengan tenaga yang dihasilkan oleh tenaga solar. Next. Okay, itu saja. Saya nak tutup sikit. Macam saya cakap tadi, macam tajuk ni Smart Grid towards Smart Nation. Mungkin kita fikir grid ni memang bagus. Dari lama, dari dulu, punca kemajuan utama tu adalah dengan adanya grid, kawasan tu boleh membangun. Adanya bekalan api, ada bekalan air, ada bekalan macam komunikasi, sambungan komunikasi. Cuma sekarang konteks grid ni